Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana pada pagi ini dapat kita bertemu dalam satu majlis ilmu yang mana kuliah kita berkisar tentang adab-adab membaca Al-Quran daripada kitab At-Tibyan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kitab ni sangat menarik bagi kita yang nak memahami tafsir, nak memahami ayat Al-Quran, nak memahami adab etika kita dengan kitabullah. Bacalah kitab At-Tibyan fi adab hamalatil Quran ni. Alhamdulillah, buku ni telah pun diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh anak-anak, adik-adik kita yang belajar di Universiti Al-Azhar dan juga di Jordan, dan diterbitkan di Telaga Biru. Alhamdulillah. Pada pagi ni kita lihat muka surat ke-9, iaitulah keistimewaan baca Al-Quran dan pembacanya berbanding dengan yang lain-lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, bahawa baginda bersabda, "Ya umul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala." Maksudnya, orang yang patut menjadi imam kepada satu tempat, satu kaum, hendaklah orang yang paling baik bacaan kitabullahnya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi kepentingan dalam hidup untuk kita mencari pemimpin dari kalangan yang memahami Al-Quranul Karim. Bukan memahami tajwidnya semata-mata, malahan memahami apa yang terdapat dalamnya. Ini yang paling aula. Tuan-tuan yang hati dan dikasihi sekalian, jadi ukuran kepada kepimpinan dalam Islam dapat kita perhatikan tingkah laku para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in selepas kewafatan Nabi SAW. Apabila mereka nak milih seseorang menjadi gubernur, contohnya macam kita menteri besar lah ibaratnya, ketua menteri dan sebagainya, mereka akan lebihkan faktor ataupun elemen pengetahuan tentang Al-Quranul Karim. Dalam hadis yang lain, riwayat Ibnu Abbas berkata, "Kana al-qurra'u ashabu majlisi Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu aw syubbana." Adalah pembaca Al-Quran merupakan anggota majlis dan mesyuarat Umar Khattab radhiyallahu anhu, sama ada mereka itu tua ataupun muda. Jadi Sayyidina Umar punya tindakan memilih pemimpin-pemimpin yang jadi majlis tertinggi, ahli mesyuarat pada zaman beliau, dipilih dari kalangan yang paling memahami Al-Quran Karim. Maknanya orang yang mempunyai pengetahuan terhadap Al-Quran dan juga As-Sunnah. Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam sahihnya. Pada bab seterusnya akan dinyatakan banyak lagi hadis maksudnya sama dengan bab ini. Ketahuilah, kata Imam Nawawi, bahawa pendapat yang sahih lagi terpilih serta dipegang oleh para ulama yang menjadi rujukan manusia adalah membaca Al-Quran lebih baik daripada tasbih, tahlil dan zikir-zikir yang lain. Banyak dalil yang menunjukkan sedemikian. Wallahu a'lam. Jadi pandangan dari Imam Nawawi mengatakan bahawa membaca Al-Quran itu lebih mulia daripada amalan zikrullah yang lain, lebih utama daripada salawat, lebih utama daripada amalan lain-lain. Baik, seterusnya bab yang ketiga, memuliakan ahli Quran dan larangan menyakiti mereka. Al-Imam An-Nawawi mengemukakan firman Allah SWT daripada surah Al-Hajj ayat ke-32, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Sesiapa yang menghormati syiar-syiar Islam, syiar-syiar Allah, maka itulah dia orang yang bertakwa, kerana sungguhnya perbuatan itu satu kesan daripada sifat-sifat bertakwa oleh seseorang yang beriman. Jadi ini tanda kewajipan kita untuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Syiar Allah yang dimaksudkan di sini ialah kalamullah. Jadi mereka yang menghafaz Al-Quran, mereka yang baca Al-Quran adalah semulia-mulia makhluk. Jadi kita yang tidak membaca Al-Quran memuliakan orang yang baca Al-Quran. Kita yang tidak memahami Al-Quran memuliakan orang yang memahami Al-Quran. Kita melantik orang yang memuliakan Al-Quran untuk jadi pemimpin kita. Jadi inilah dia yang dimaksudkan oleh ayat Allah Ta'ala mencakupi berbagai-bagai aspek.
Seterusnya Allah firman lagi, wa ma yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-30, siapa yang menghormati hukum-hukum Allah, maka demikian menjadi kebaikan baginya di sisi Tuhannya. Ini juga satu lagi bukti bahawa orang yang menghafaz Al-Quran, yang memahami Al-Quran, orang yang memahami Islam, maka diagungkan, dimuliakan, diletakkan pada tempat yang disanjung tinggi oleh Islam. Kewajipan umat Islam untuk menghormati mereka yang memahami Al-Quran, memahami ilmu Al-Quran, memahami tafsir Quran, memahami hukum-hukum Islam. Ini di kalangan ilmuwan-ilmuwan Islam. Kemudian Allah berfirman lagi, wakhfid janahaka lil mu'minin. Hendaklah engkau merendahkan dirimu kepada orang-orang yang beriman. Kalau dengan orang beriman pun kita dituntut untuk merendahkan diri kita, apatah lagi kepada orang-orang yang berkedudukan, yang berilmu sebagai contohnya, maka tentulah lebih-lebih lagi kewajipan kita untuk menghormati dan memuliakan mereka. Kalau kita belajar bahasa Arab, ini satu bentuk isti'arah, iaitu Allah menggunakan ayat dan rendahkan sayapmu kepada orang-orang yang beriman. Seolah-olah sayap burung, kita diumpamakan macam burung, kerana burung ni terbang tinggi, kita nampak kelibatnya hanya di udara, di angkasa raya. Tiba-tiba dia turun di depan kita, menguncupkan sayapnya, jalan di hadapan kita. Maka demikianlah, semana tinggi sekalipun kita pergi, setinggi mana pun kita berada, pangkat, kedudukan, kekayaan, tetapi hendaklah kita menghormati mereka yang memiliki ilmu pengetahuan. Hendaklah kita menghormati orang yang memahami Islam. Hendaklah kita menghormati para ustaz. Hendaklah kita menghormati orang-orang beriman. Tambahan pula kalau mereka itu berilmu. Juga pemimpin-pemimpin sebagai contohnya. Kemudian Allah berfirman lagi dalam surah Al-Ahzab ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Golongan yang mengganggu dan menyakiti orang lelaki dan perempuan yang beriman dengan perkataan atau perbuatan yang tidak tepat dengan satu kesalahan yang dilakukan, maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat nyata. Ini adalah tanggungjawab kita kepada orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Jangan menyakiti mereka. Bahkan orang kafir pun dilarang kita untuk menyakiti mereka. Apatah lagi orang beriman, apatah lagi kalau orang itu memahami kitabullah, apatah lagi kalau orang itu merupakan pemimpin kita. Tuan-tuan dan hati dan dikasih sekalian. Jadi ayat ini menyentuh berbagai golongan di kalangan mereka yang beriman. Ya, Nurullah Ibrahim, Suzy Daniel, Ruzana Ismail, untuk fan kita, ahlan wa sahlan, kena datang ke majlis ilmu pada pagi ni. Jadi dalam ayat ini menyuruh kita, merintahkan kita untuk mentaati perintah Allah SWT, iaitu jangan menyakiti orang yang beriman. Jadi tak terkecuali dalam konteks ini adalah orang yang berilmu lah. Tentulah orang berilmu termasuk ke sini. Kalau orang beriman pun dilarang kita untuk menyakiti mereka, orang beriman yang biasa, orang awam. Apatah lagi kalau orang ini punya kedudukan di sisi Allah, iaitu mereka yang memahami Al-Quran, memahami Al-Hadis, alim ulama sebagai contohnya. Diriwayatkan daripada Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW sabda, inna min ijlalillahi ta'ala ikram dhi syaiba al-muslim wa hamil Al-Quran ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikram dhi sultan al-muqsit. Daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW sabda, sungguhnya antara bentuk mengagungkan Allah adalah antara bentuk tanda kita mengagungkan Allah SWT, nombor satu sekali memuliakan orang Islam yang telah tua. Yang kedua, menghormati orang yang menghafaz Al-Quran, yang tidak melampaui batas dan tidak melupakannya. Yang ketiga, memuliakan pemerintah yang adil. Ini satu lagi hadis yang buktikan kewajipan kita untuk hormat dan memuliakan para ulama. Jadi yang pertama sekali ini sebut dalam hadis ini adalah orang tua. Orang tua yang sudah beruban. Allah mengirim tanda uban di kepala itu sebagai tanda engkau dah tua dan patut buat persiapan banyak untuk akhiratmu. Itu tanda kasih sayang Allah kepada manusia. Diberikan padanya tanda-tanda bahawa umurnya telah lanjut, kena kurangkan aktiviti keduniaan, kena banyak memberi penumpuan kepada akhirat, kerana mati akan datang bila-bila masa. Ini adalah tanda kasih sayang Allah kepada seorang manusia. Jadi kita menghormati orang tua. Yang kedua, kita menghormati orang yang memahami Al-Quran, ulama-ulama ini yang tidak melampaui dan tidak melupakannya. Maknanya, maksud di sini kata para muhadithin, pensyarah kepada hadis-hadis yang dijelaskan oleh Abu Daud di sini, contohnya kitab Aunul Ma'bud. Maksud tidak melampaui batas ni
ghairil ghali fihi wal jafi anhu, maknanya seseorang alim itu orang yang betul-betul meletakkan dirinya sebagai orang alim. Ada di kalangan orang yang berilmu ni, dia pun nak jadi macam orang kebanyakan, dia pun nak jadi macam selebriti, dia pun nak jadi famous selebriti. Gelagatnya, tingkah lakunya, dia masukkan dekat Facebooknya, masukkan dekat Instagramnya, benda-benda yang dia buat, seolah-olah dia lupa bahawa dirinya merupakan seorang yang memahami Al-Quran. Maka orang ini terkeluar daripada konteks hadis yang layak mendapat penghormatan dan kemuliaan. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, memanglah pakaian ni tak menentukan darjat kita, tak menafikan. Tapi kalau kita berpakaian dan mengambil pendekatan macam orang di luar sana, orang biasa-biasa, maka di situ sedikit sebanyak memberi pengaruh kepada orang ramai bahawasanya kita ni tidak menyayangi profession kita sebagai ulama, tak menyayangi kedudukan kita sebagai ilmuwan. Maka kita pun melompat macam orang lain, kita pun berkelakuan macam orang lain, kita pun berkawan dengan orang yang terkemuk, orang yang selebriti, artis dan sebagainya. Tak ada salahnya tuan-tuan kalau kita dapat menasihati. Tapi yang kita bimbang, mereka pula menasihati kita. Kita pula yang terpengaruh dengan tindak tanduk yang kurang tepat dilakukan oleh mereka. Maka sebaik-baiknya orang yang berilmu ni meletakkan dirinya pada tempat yang betul, bukan meletakkan dirinya begitu murah, seperti tidak ada harga terhadap Al-Quran dan juga Al-Hadis yang difahaminya. Kerana itu dalam satu asar dikatakan, man utiya Al-Quran fazanna anna ghairahu kad utiya khairan mimma uti faqad istasghara mimma azzamahu Allah ma azzamu Allah. Siapa yang melihat ada orang lain diberikan kepadanya kelebihan mengatasi kelebihan yang Allah beri kepada kita, padahal kita ni ulama, kita ni ada ilmu agama, kita ni belajar dalam bidang agama, kita ni memahami Al-Quran lebih daripada orang lain, maka sebenarnya kita telah memperlekehkan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Man utiya Al-Quran fazanna anna ghairahu kad utiya khairan mimma uti faqad istasghara ma azzamahu Allah. Siapa yang merasakan orang lain dapat keberuntungan yang lebih besar daripada apa yang kita dapat, padahal kita memahami Al-Quran juga hadis, maka kita sebenarnya telah memperlekehkan satu yang sangat diagungkan oleh Allah. Baik, hadis yang dibacakan tadi tentang kewajipan kita menghormati orang tua, menghormati orang berilmu, dan menghormati yang ketiga, pemerintah yang adil, pemimpin yang adil. Kita dalam Islam ni tuan-tuan taklah disuruh untuk menyemak, mengkaji, mendalami, menelusuri latar belakang seseorang yang telah jadi pemimpin, kerana menjadi pemimpin ni adalah satu amanah daripada Allah. Allah menyatakan, tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, engkau memberi kepemimpinan kepada siapa yang kau kehendaki, dan engkau mencabutnya daripada siapa yang kau lihat tidak layak. Engkau muliakan seseorang dan engkau menghina seseorang. Di tanganmu segala kebaikan. Doa ni pernah kita pelajari untuk membayar hutang dulu kan. Ini ayat yang menceritakan tentang kepimpinan ni urusan Tuhan. Maka bila Allah beri kepada seseorang kepimpinan, kita berusaha untuk mendapatkannya, kita tidak dapat, itu menandakan Allah beri kepada orang itu kemuliaan itu, Allah beri kepadanya amanah itu. Maka tak payahlah kita melabelkan orang, membrandkan orang, burukkan orang, mencari-cari kesalahannya, kerana kepimpinan ni urusan Tuhan. Ada orang tak berusaha pun tiba-tiba jadi pemimpin. Ada orang berusaha kemaruk dia untuk jadi pemimpin, tapi tak jadi pemimpin. Maka kepimpinan ni adalah urusan Allah SWT. Apabila seseorang pemimpin itu bertindak dan lunas-lunas yang memberi kebaikan kepada umat, maka kita bagi sokongan, beri kepada mereka ni penghargaan. Bagai-bagai penghargaan diberikanlah, hantar surat ke, masukkan dekat Facebook ke, masukkan Instagram ke, pelbagai perkara boleh kita lakukan, bagi hadiah ke, jumpa ucapkan tahniah ke, apa sahaja yang boleh kita lakukan, tanda kemuliaan kita berikan kepada pemimpin ini. Sebaik di belakang pemimpin ini, apa yang dilakukan di belakang itu bukan urusan kita. Kan itu ada satu hadis, walaupun hadis lemah, tapi dijadikan bicara oleh para ulama dalam bab siasah, mengatakan bahawa satu hari kepimpinan seorang pemimpin yang saleh tetapi dia lemah lebih bahaya daripada 100 tahun kepimpinan seorang yang fasik tetapi dia adil. Dengar baik kata-kata ini sama ada kata-kata ulama ataupun satu asar ataupun hadis yang lemah. Satu hari kepimpinan lelaki yang saleh tetapi lemah lebih bahaya
daripada 100 tahun kepimpinan seorang yang fasik, tetapi dia kuat, tapi dia adil. Macam mana pula dia fasik kemudian dia adil? Kita ambil contoh negara-negara barat lah tuan-tuan. Negara barat ni kadang-kadang ada pemimpinnya di kalangan orang Islam, tapi orang Islam tak mengamalkan Islam. Kita dengar tentang mayor di bandar itu, datuk bandar di bandar itu. Mereka ni orang Islam tapi fasik, tidak melaksanakan hukum Islam. Kadang-kadang isinya pun tidak bertudung, kadang-kadang kehidupannya pun minum dan sebagainya, tapi dia pemimpin, dia orang Islam, maka dia fasik tuan-tuan. Lalu dia dapat laksanakan banyak polisi yang beri kebaikan kepada masyarakat, walaupun orang di sana orang barat, orang etis ada, orang Muslim ada, Kristian ada, Yahudi ada. Itu maksudnya. Jadi 100 tahun kepimpinan seorang yang fasik tetapi adil lebih baik daripada 1 hari. Walaupun 1 hari saja sangat bahaya. Kepimpinan orang saleh tetapi lemah, maka orang saleh ini bertanggungjawab untuk mempertingkatkan kemampuan dirinya, KPI dirinya, kesungguhan dirinya untuk mendalami atau menghayati, memahami benda-benda lain yang berkaitan dengan kepimpinan dan operasi itu sendiri. Baik, hadis yang berikutnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah SAW, diceritakan tentang Rasulullah SAW, amarna Rasulullah SAW an nunzila an-nas manazilahum. Rasulullah SAW menyuruh kami untuk meletakkan manusia pada kedudukannya. Jadi orang yang berilmu letakkan tinggi, orang yang pemimpin letakkan lebih tinggi. Jadi masing-masing ada kedudukannya. Kita menghormati seseorang cikgu, kita menghormati seorang pensyarah, kita menghormati seorang ilmuwan, kita disuruh untuk menghormati seorang ulama, kita disuruh untuk menghormati seorang pemimpin. Ini berdasarkan kepada hadis tadi, anunzilan nasa manazilahum, inzalunas manazilahum. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajma' baina rajulaini min qatla Uhud thumma yaqul ayyuhuma aktharu akhzan lil-Quran fa in ushira ila ahadihima qaddamahu fil lahdi. Nabi sallallahu menghimpunkan jenazah dua orang syahid dalam perang Uhud, kemudian bertanya, siapa yang lebih banyak menghafaz Quran antara keduanya? Maka ditunjukkan kepada baginda salah seorang dari mereka, maka baginda mendahulukannya untuk dimasukkan ke dalam liang lahat. Dalam bab kematian pun orang yang menghafaz Al-Quran itu diberi keutamaan. Maksudnya begini tuan-tuan, kita tahu perang Uhud ini berlaku di awal Islam. Pada masa itu umat Islam masih lagi kekurangan serba-serbi, kelemahan, ekonomi mereka belum kuat. Jadi bila berlaku perang Uhud, Allah telah mentarbiah mereka dengan kekalahan, iaitulah sejumlah 70 orang telah gugur sebagai syuhada di Uhud. Maka untuk mengkebumikan 70 orang dalam keadaan umat Islam masih lemah, penat, Rasulullah SAW sendiri pun cedera parah dalam perang Uhud, maka tentulah tidak mungkin untuk menguruskan jenazah ni dengan sempurna. Maka Rasulullah SAW telah pun memerintahkan supaya jenazah itu dikebumikan beramai-ramai dalam satu liang lahat. Ini boleh dilakukan kalau kebakaran sebagai contohnya, lemas dalam kapal sebagai contohnya, maka tentulah nak mengkebumikan satu-satu sukar. Ada isu kesihatan, ada isu kesempatan dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW telah pun menetapkan hukum mereka dikebumikan beramai-ramai dalam satu lahat. Ada yang 3 orang, ada 5 orang, ada 7 orang, ada lebih daripada itu, mengikut kepada kesempatan pada waktu selepas peperangan Uhud ini dikebumikan mereka. Maka untuk mendahulukan yang mana satu dimasukkan dalam lahat itu, Nabi memerintahkan supaya yang paling banyak menghafaz Quran, yang paling faham Quran, yang merupakan ulama yang gugur sebagai syuhada, mereka yang lebih dahulu dikebumikan, dimasukkan dalam lahat. Kemudian barulah yang kurang daripadanya. Dan dalam peristiwa ini tadi kita baca hadis tentang Jabir. Ini Jabir radhiyallahu anhu yang ayahandanya terlibat dalam perang Uhud ni, gugur sebagai syahid. Maka Jabir ini melihat ayahnya dikebumikan bersama dengan muslim yang lain, syuhada yang lain. Maka Jabir telah request pada Nabi SAW beberapa bulan selepas kematian ayahnya itu untuk menggali kembali kubur ayahnya. Tujuannya adalah untuk mengkebumikan ayahnya di tempat yang berasingan. Ini perasaan lebih pada perasaan peribadi. Ini adalah benda personal. Maka Jabir minta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, izinkan saya untuk mengalihkan jasad ayah saya dan mengkebumikannya di tempat yang lain, tempat yang khas, dalam kubur yang khas untuknya, wahai Rasulullah. Rasulullah membenarkan. Beberapa bulan selepas kewafatan syuhada Uhud ini, maka Jabir pun cam kubur ayahnya
Maka Jabir radhiyallahu anhu telah pun menggali kembali kubur ayahnya itu. Dia cam betul-betul kubur itu, dia pun gali dan alihkan jasad ayahnya. Mereka semua melihat jasad ayah kepada Jabir ini masih lagi utuh, kuat, berdarah, seolah-olah baru semalam dikebumikan, sebentar tadi baru dikebumikan. Kain kafannya masih elok, bajunya masih elok lagi. Ini merupakan karamah yang Allah berikan kepada para syuhada. Wala tahsaban alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu menyangkakan bahawa orang yang mati syahid di jalan Allah itu mati, padahal mereka hidup di sisi Allah. Farihina bima atahumullah, mereka gembira dengan apa Allah berikan kepada mereka. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim. Mereka memberikan berita gembira, tapi berita gembira mereka itu tak sampai kepada saudara-saudara masih hidup. Marilah jangan takut, marilah sama kami masuk ke dalam syurga melalui pintu jihad dan mati syahid. Mereka tidak mati sebenarnya. Maka ini merupakan karamah yang berlaku pada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, iaitulah mereka tuan-tuan dan mati dan dikasihi sekalian, jasadnya tidak rosak walaupun berbulan-bulan dah mati. Ini merupakan pemeliharaan Allah kepada jasad para syuhada, para salihin, para ulama, dan begitu juga para anbiya sudah tentu. Allah telah merintahkan kepada bumi supaya tidak boleh makan jasad para nabi. Dahulu ketika pembukaan kota di Tustar di Iraq, zaman Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, antara yang terlibat pembukaan itulah Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Mereka telah menemui satu istana yang besar. Dalam istana itu ada satu cage, ada satu sangkar. Dalam sangkar itu ada seorang manusia yang tinggi, dan kelihatan jasad itu telah berada di situ, dia telah meninggal dunia mungkin ratusan tahun. Mereka menyangkakan ia ratusan tahun. Maka mereka bertanya kepada penduduk Parsi di tempat tersebut, siapa punya jasad ini? Mereka beritahu inilah Nabi Daniel. Nabi Daniel. Maka Abu Musa Asy'ari melihat pada cincin yang lelaki yang telah meninggal dunia ratusan tahun dikatakan ini, melihat pada tangannya ada sebentuk cincin. Cincin itu gambar seorang lelaki dengan 2 ekor singa. Maka Sayyidina Musa al-Asy'ari telah mengutus surat kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu mengesahkan itu memang Nabi Daniel. Lalu Sayyidina Umar telah merintahkan supaya jasad itu dikebumikan di tempat yang betul, di tempat biasa macam orang kebanyakan. Tapi pada malam itu ketika perintah dikeluarkan supaya mereka menggali banyak kubur pada satu masa, tujuan untuk mengelirukan manusia, jangan nanti kubur itu dijadikan tempat keramat. Ini juga berlaku sewaktu kematian Ali karramallahu wajhah, iaitu para sahabat yang ada telah membuat keputusan ijtihad pada malam wafatnya Sayyidina Ali, dibunuhnya Sayyidina Ali oleh golongan Khawarij itu, agar digali banyak kubur, berbelas-belas kubur digali untuk mengelirukan golongan Syiah agar mereka tidak mengabdikan diri di kubur yang mereka rasakan, mereka tahu itu kubur Imam Ali karramallahu wajhah, nanti jadi tempat khurafat. Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu yang merupakan Amirul Mukminin, khalifah pada masa itu, telah membuat keputusan supaya digali banyak kubur untuk mengkebumikan jasad Nabi Daniel. Kerana Nabi Daniel ini ikut cerita yang sampai kepada kita, bahawa Nabi SAW menceritakan Nabi Daniel ini merupakan seorang anak yang hebat. Ketika lahir, raja telah membuat keputusan untuk membunuh anak-anak lelaki, kerana raja mimpi anak lelaki di kalangan Bani Israel itu telah merosakkan tahtanya, macam berlaku pada Nabi Musa AS sebelum itu oleh Fir'aun laknatullah. Maka akhirnya raja telah pun menyuruh supaya semua anak lelaki yang dilahirkan dibunuh. Ibunya mendapat ilham daripada Allah, ibu pada Nabi Daniel, babynya masih kecil pada masa itu, Nabi Daniel masih kecil. Dihantarnya Nabi Daniel itu ke hutan. Maka dibesarkan oleh binatang dalam hutan seperti singa, binatang-binatang buas. Dan macam cerita Mowgli pula tuan-tuan. Orang kafir ini mereka membuat kajian untuk menghasilkan satu skrip sebenarnya. Ya betul. Mereka bawa cerita Aladdin dengan lampu ajaib itu ada kaitan dengan cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman punya mukjizat, Allah terbangkan bagi dia di atas kapet. Disebut oleh Imam Asyuti dalam Durrul Mansur sebagai contohnya. Jadi banyak pengaruh cerita-cerita ni dah terbit daripada kitab Samawi sebenarnya. Taurat, Injil dibaca oleh golongan kafir dan mereka mensaksikannya, menterjemahkannya dalam bentuk cerita-cerita dongeng seperti itu. Baik, apabila Nabi Daniel duduk dengan singa, dengan harimau dalam hutan, akhirnya Allah telah pun letakkan binatangnya untuk membelanya.
Maka itu sebabnya Nabi Daniel selamat daripada dibunuh oleh raja yang kejam pada masa itu. Akhirnya dia pun dilantik oleh Allah menjadi Nabi. Dan baginda punya mukjizat boleh menundukkan haiwan macam Nabi Sulaiman AS sebelum itu. Lalu bila datang Nabukadnezar, iaitu pemimpin di kalangan Parsi, menjajah Baitul Maqdis, Palestin, mereka telah menangkap Nabi Daniel dan telah memenjarakan Nabi Daniel. Maka Nabi Daniel wafat, mati dalam penjara sebenarnya. Tapi jasadnya tidak rosak, dimakan oleh zaman, kerana Allah telah merintahkan supaya bumi tidak boleh makan jasad para Nabi. Jasad Nabi tidak akan rosak. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi kembali kita kepada kisah ini merupakan satu karamah para wali Allah, iaitulah sahabat-sahabat Nabi ini merupakan wali Allah. Mereka telah pun ikhlas, mereka berjuang dengan penuh keikhlasan kegiatan untuk Islam. Maka Allah jaga jasad mereka tidak rosak sedikit pun. Ini termasuklah ayah kepada Jabir, iaitu namanya Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, yang telah pun dialihkan jasadnya oleh anak beliau iaitu Jabir. Beberapa bulan selepas kewafatannya, jasadnya tidak rosak sedikit pun. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini merupakan kelebihan yang Allah berikan kepada para ulama, para syuhada, para qurra. Qurra ni berarti orang yang menghafaz Al-Quran, memahami Al-Quran. Saya baca dalam kitab bertajuk Ahwalul Qubur wa Ahlul Yaumil Qiyamah oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, mengisahkan tentang orang-orang saleh yang mati pada satu waktu dahulu, tuan-tuan. Ini merupakan seorang tabi'i namanya Zazan, bukan Zazan ya, Zazan. Zal alif nun. Ketika beliau mati dikebumikan, jasadnya itu bau wangi yang amat sangat. Semua orang hadir bau wangi, tuan-tuan. Sampai tanah yang dikebumikan beliau dikeliling itu pun bau wangi juga. Ada sebahagian daripada yang hadir itu kutip tanah itu dan bawa pulang, baunya tidak hilang sampai seminggu. Tanah itu bau wangi. Datang pemimpin pada waktu itu mendengar cerita tentang kubur Zazan ini menjadi wangi dan tanah menjadi wangi. Maka dia pun pergi ambil tanah tu, tapi dia tak bau wangi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya-Allah tabaraka wa taala. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki olehnya. Orang yang ikhlas, orang yang saleh, orang yang beriman, bertakwa dapat menghidu bau yang harum itu. Tapi orang yang zalim seperti pemimpin itu, dikatakan dia tidak bau wangi. Dia ambil tanah tu, dia tak bau wangi. Orang semua bau wangi. Dia kata tak ada bau apa pun, orang semua bau wangi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya-Allah tabaraka wa taala. Sampai tanah itu pun dikutip orang simpan kat rumah, bukan disembah ya. Jadi macam tanah Karbala pula letak kat dahi untuk sujud, bukan. Cerita itu kata Imam Ibn Rajab bukan begitu tujuannya. Tujuannya kerana mereka kagum. Benarlah bahawa wali Allah SWT, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepadanya, Allah beri berita gembira sewaktu dia mati lagi dan selepas kematian, tentang ganjaran, pahala, peruntukan, kedudukan, kemuliaan syurga yang Allah beri kepadanya. Baik, seterusnya dalam kitab At-Tibyan ni pada muka surat ke-14, bagi tuan-tuan yang memiliki kitab Tibyan, ada adab pembaca Al-Quran yang telah diterjemahkan di Telaga Biru ni, alhamdulillah. Satu kitab yang menarik, tuan-tuan. Saya galakkan tuan-tuan untuk miliki. Kalau tuan-tuan minat, tuan-tuan boleh lihat di GoBook sebagai contohnya, ataupun di www.telagabiru.net.my. Tuan-tuan boleh order online. Nanti kami hantar ke rumah masing-masing, insya-Allah. Jadi kitab ni Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ini saya sengaja tulis edisi ijazah. Saya mendapat ijazah kitab ni daripada guru saya, Syekh Nur Ali Saman Al-Qudha, bekas mufti Jordan almarhum ketika di sana dahulu. Kemudian di Malaysia pun saya belajar daripada seorang guru saya lagi. Salah seorang daripada ni Syekh Fawaz hafizahullah. Dan saya catat apa-apa yang dipelajari untuk ingatan dhabit pada apa yang pernah saya pelajari di Jordan dahulu. Baik, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah SAW, baginda bersabda, Inna Allah qala man adha li waliyan faqad adhantuhu bil harbi. Hadis ini kita semua faham. Maksudnya siapa, Allah telah berfirman dalam hadis qudsi. Hadis qudsi ni berarti hadis yang mempunyai sebutan nama Allah jelas sebagai aku. Manusia mendekati aku dengan ibadah fardu. Mereka mencintaiku dengan ibadah sunat. Ini aku maknanya merujuk kepada Allah. Hadis qudsi berbeza daripada hadis nabawi. Keduanya daripada Allah SWT. Bukan Zalzan, Zazan. Noria Zazan. Beliau ni seorang tabi'i. Tabi'i. Maknanya sebelum zaman A'immatil Mazahib, sebelum zaman imam-imam mazhab.
mereka adalah sempat belajar daripada sahabat-sahabat Nabi. Mereka mungkin di kalangan anak-anak sahabat ataupun generasi yang datang selepas wafatnya Rasulullah SAW. Mereka cuma sempat jumpa dengan para sahabat Nabi saja. Baik, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW sabda, innallaha qala man adzali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW sabda, sungguhnya Allah berfirman, sesiapa yang menyakiti waliku maka aku isytiharkan perang terhadapnya. Siapa yang menyakiti wali-waliku maka aku isytiharkan perang padanya. Apa maksud wali ni tuan-tuan? Ada banyak tafsiran. Salah satu, wali berarti orang yang hafaz Quran, orang yang faham Quran, ulama, orang yang belajar di fakulti-fakulti Islam. Ini termasuk dalam wali Allah kerana mereka memahami Al-Quran. Betul, dalam hadis mengatakan innalillahi ahlin. Sesungguhnya Allah memiliki ahli di muka bumi. Siapakah mereka itu? Hum ahlul Quran. Orang yang menghafal Quran, yang memahami Al-Quran, mereka dipanggil sebagai ahlillah. Maka ahlillah ni berarti keluarga Allah, orang mendapatkan sayang Allah, golongan mendapatkan sayang Allah. Mereka ini merupakan wali Allah. Ini kategori yang pertama, orang berilmu. Kategori kedua, orang yang saleh, yang ikhlas, yang mereka dikurniakan oleh Allah karamah-karamah yang tertentu. Maka dalam konteks seperti ini, janganlah kita mempelikikan mereka, janganlah kita menyakiti mereka, janganlah kita menyusahkan mereka. Mungkin wali Allah ni merupakan seorang cikgu, mungkin wali Allah yang masukkan sini merupakan seorang doktor, mungkin dia merupakan seorang orang saleh maksudnya, mungkin dia seorang pekerja biasa-biasa. Maka kita yang berurusan dengan mereka ni janganlah menyakiti mereka, kerana kata-kata mereka itu mustajab. Kalau mereka berdoa terhadap kita, bahaya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Saya pernah cerita beberapa kali di Facebook ini secara live. Contohnya ada sahabat Nabi yang doa mereka mustajab. Salah seorang bernama Sa'id bin Zaid. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Beliau ni pernah dituduh oleh seorang perempuan di Madinah bahawa beliau telah mengalihkan batu sempadan memihak kepadanya. Batu sempadan ni dalam hadis mengatakan man ghayyara man akhadha shibran min ardil muslimin tuiqahu min sab'i aradina yaumil qiyamah. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim, siapa yang mengalihkan batu sempadan, mengambil sejengkal daripada tanah orang Islam, maka dia akan dihempap dengan 7 lapisan bumi bila dia mati nanti. Ini berlaku pada sahabat Nabi, dituduh oleh seorang perempuan yang zalim, yang jahat, yang fasik, bahawa sahabat Nabi itu merampas tanahnya, iaitu mengalihkan batu sempadannya, sehingga tanahnya menjadi lebih luas daripada wanita itu. Perkara tersebut telah dilaporkan kepada khalifah yang berada di Damsyik pada masa itu. Maka khalifah itu panggil sahabat Nabi dan bertanya kepadanya, tuan sahabat Nabi, perempuan ni membawa kes menuduh tuan mengalihkan batu sempadan. Maka sahabat Nabi ini berkata, aku pernah dengar Nabi bersabda, man akhadha shibran min ardil muslimin tuiqahu min sab'i aradina yaumil qiyamah. Aku dengar hadis ini. Nabi bersabda, siapa ambil sejengkal daripada tanah orang Islam, nanti di akhirat, di alam barzah, dia akan dihempap dengan 7 lapisan bumi. Takkanlah aku nak buat kerja sia-sia ni, takkanlah aku nak buat perkara yang ditegak oleh Islam. Rasulullah SAW bersabda ini. Maka dia terus berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau perempuan ini berkata menganiaya aku, maka jadikan matanya, kurniakan kepadanya ujian, panjangkan umurnya, dan tunjukkan kepada semua orang Islam kata-kata dustanya itu, dan matikan dia dalam keadaan hina. Jangan main tuan-tuan, doa orang saleh ini, doa para wali Allah ini, apatah lagi sahabat Nabi. Maka akhirnya tuan-tuan, satu hari berlaku hujan lebat di Madinah, dan permukaan bumi ini menjadi bersih macam kaca, menimbulkan semua tanda-tanda batu sempadan. Kan kita ada batu sempadan contohnya. Maka hujan lebat itu telah pun menerbitkan batu sempadan yang asal dalam bumi. Orang semua nampak, ini batu sempadan. Memang hamba Allah ni, sahabat Nabi ni, tidak pernah mengalihkan batu sempadan. Dan perempuan itu pada hari dia tua nyanyuk tuan-tuan. Satu hari dia jalan di situ, dia telah pun tuan-tuan umurnya panjang dalam keadaan nyanyuk, dan dia berkata, sebenarnya ini kesan doa sahabat Nabi itu terhadap aku, kerana aku menuduhnya mengalih batu sempadan. Satu hari dia jalan di tanahnya itu, dia jatuh dan mukanya kena pada batu sempadan yang dikatakan sahabat Nabi Sa'id bin Zaid ini alihkan tuan-tuan. Maka dalam hidup ni kita tak tahu, kadang-kadang orang itu merupakan wali Allah, walaupun hidupnya sederhana, dia pun tak menonjol, dia pun bukan orang berilmu sangat, tapi amalan-amalan salihnya itu meletakkan dirinya
sama di makam para wali Allah dan doanya dimustajabkan oleh Allah lebih daripada kita. Maka jangan cari masalah dengan orang seperti ini, tuan-tuan. Jangan cari masalah dengan orang seperti ini. Doa orang ni mustajab. Orang ni merasakan dirinya dizalimi, dia doa terhadap kepada Allah SWT tentang kejahatan kita, kena kita nanti. Ketika Nabi SAW dikejar oleh Suraqah bin Malik dalam peristiwa perjalanan ke Madinah dalam peristiwa hijrah, maka Nabi berdoa. Doa ni kita baca kalau orang zalim pada kita, tuan-tuan. Allahumma kfini syarra fulanin kama syi'ta. Allahumma kfini syarra fulan bima syi'ta. Allahumma kfini syarra fulanin bima syi'ta. Maksudnya, ya Allah, jagalah aku, peliharalah aku daripada kejahatan orang itu dengan cara yang kau lebih tahu sesuai untuknya. Tuan-tuan, doa ni kalau dibaca oleh orang mustajab, orang aniaya yang menganiaya kita, kita baca, kita ni orang mustajabkan doa, kena tuan-tuan pada orang tu, maka kita jangan buat masalah dengan orang. Jangan cari masalah dengan orang. Jangan cari isu dengan orang. Lapang dada masih banyak dalam kehidupan ni, tuan-tuan ni mereka sekalian. Jadi ni antara doa yang dianjurkan bila kita mengalami masalah dengan orang. Ada doa lain dibacakan Nabi SAW. Allahumma inna na'udzubika min syururihim. Allahumma ja'alna, apa Nabi SAW aja? Allahumma, apa doanya saya lupa, tuan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min syururihim. Allahumma inna na'udzubika min syururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doanya, tuan-tuan. Allahumma inni, ataupun Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, kami jadikan Engkau Zatmu yang maha mulia untuk bertindak kepada mereka, kepada mereka dalam kezaliman mereka lakukan kepada kami, sebagai contohnya, tuan-tuan. Jadi hendaklah kita ingat, jangan kita mengambil risiko mencari masalah dengan para wali Allah. Kadang-kadang para wali Allah ni bukanlah di kalangan orang berilmu, tetapi mereka ni di kalangan orang yang ikhlas. Mereka rajin buat ibadah sunat. Kerana dalam lanjutan hadis ini mengatakan wali Allah ni berarti wa mazala abdi yataqarrabu ilayya binawafili hatta uhibbahu. Orang yang banyak melakukan ibadah sunat, contohnya sembahyang subuh, ada sembahyang sunat sebelumnya, sembahyang zuhur ada qabliyah dan ba'diyahnya, bukan 2 saja, mungkin 4, dikerjakan bertahun-tahun dengan penuh ikhlas. Banyak sedekahnya, banyak qiyamul lailnya, maka lama kelamaan makamnya akan tinggi, dia jadi wali Allah. Kan saya pernah cerita pada tuan-tuan pengalaman seorang yang telah melakukan ibadah haji lebih daripada 40 kali. Hanyalah kerana dalam perjalanan pertama dia melakukan ibadah haji, dia mendapati seorang makcik tua yang duduk di satu bahagian dalam bas itu, bas kecil, maka kakinya terlipat, terpeleot seperti itu. Bas kecil coaster ni. Maka lelaki muda ini berkata pada makcik itu, makcik, ayo makcik tukar tempat duduk dengan saya, biar saya duduk tempat makcik. Dengan sebab penghargaannya kepada makcik itu dan penghormatan memuliakan, makcik itu berkata kepadanya, moga Allah beri engkau tunaikan haji setiap tahun sampai engkau mati nak. Rupa-rupanya doa makcik itu mustajab. Pada tahun berikutnya, lelaki yang telah melakukan ibadah haji ini, datang orang offer pada dia buat haji badal. Tahun berikutnya. Akhir sekali baru dia perasan, dah 40 tahun lebih dia tak pernah miss ibadah haji dalam tahun tersebut. Tiap tahun ada je orang bagi dia peluang untuk buat haji badal dan sebagainya. Maka dia sudah melaksanakan haji lebih daripada 40 kali. Barulah dia teringat, ini doa makcik tua yang diselamatkan ataupun diberi kepadanya penghargaan, kemuliaan dalam bas itu, diminta untuk beralih tempat duduk kerana kesian tengok makcik itu duduk di tempat yang sempit. Maka ini merupakan satu petunjuk kepada kita bahawa kadang-kadang orang itu orang biasa-biasa, tapi doa kebaikan olehnya terhadap kita itu mujarab, tuan-tuan. Begitu juga sebaliknya, jangan kita main ada orang yang seperti itu, doa keburukannya terhadap kita kena pada kita nanti. Ini maksud hadis Nabi yang berkaitan dengan memuliakan wali-wali Allah. Dalam sebuah hadis lain riwayat Bukhari dan juga Muslim daripada Nabi bersabda, man salat subha fahuwa fi zimatillah ta'ala fala yatrubannakum Allahu bi syai'in min zimmati
Siapa yang mengerjakan salat subuh sebenarnya di dalam jagaan Allah, maka Allah tidak akan menghukum kamu sedikit pun dengan sebab pemeliharaannya itu. Maka jagalah salat subuh, tunaikan pada waktunya. Kalau dapat berjemaah lagi baik. Berjemaah di masjid lebih aula, lebih utama. Alhamdulillah pada hari ini kita dah pun boleh pergi ke masjid untuk berjemaah. Jadi dua imam yang agung, Abu Hanifah dan juga Syafi'i, meriwayatkan dengan mereka berkata, jika ulama bukan wali Allah, maka Allah tidak mempunyai wali. Ini kata Abu Hanifah dan juga Syafi'i. Jadi conclusion kepada bicara ni, kata Imam Nawawi, wali Allah yang disebut dalam hadis yang tadi kita baca dan juga dalam konteks sembahyang subuh ini, wali Allah ini kamu boleh memahami mereka dengan berbagai keadaan, tapi bagi kami wali Allah ni maksudnya para ulama. Ulama apa tuan-tuan? Ulama yang memahami Al-Quran, beramal dengannya. Bukan ulama yang lalai, yang terikut-ikut dengan cara orang lain, yang nak jadi popular macam orang lain, kehidupannya pun lalai macam orang lain. Bukan yang itu, kata Imam Nawawi. Jadi Imam Al-Hafiz Abu Qasim Ibn Asakir berkata, ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah beri petunjuk kepadamu ke arah ridha dan menjadikan kita termasuk di kalangan orang takut dan bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya. Sungguhnya daging para ulama adalah beracun, dan kebiasaan Allah menyingkap tabir orang mencela mereka dengan merupakan satu perkara yang dimaklumi. Siapa yang mengaimkan ulama dengan lidahnya, Allah akan menimpakan bala ke atasnya dan mematikan hatinya sebelum dia meninggal dunia. Dan itu Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Oleh itu hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya beringat serta jaga-jaga, jangan mereka ditimpa bala bencana atau ditimpa azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Ini daripada surah An-Nur ayat ke-63. Dan setakat ini saja dulu tuan-tuan. Nanti ada kesempatan kita akan baca bab yang keempat, muka surat 17, iaitu adab guru dan penuntut Al-Quran. Ini daripada kitab Tibyan. Jadi bagi tuan-tuan yang nak memiliki kitab ini, saya nasihatkan boleh tuan-tuan dapatkan di Telaga Biru, di website www.telagabiru.net.my. Boleh beli terus di website Telaga Biru, nanti dihantar secara post kepada tuan-tuan. Dekat Shopee pun ada, tuan-tuan boleh dapatkan, boleh beli dengan harga diskaun lagi di situ. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat manfaatkan buku ni. Kalau tak baca bersama saya pun boleh baca dengan keluarga. Jangan tidur pada satu malam, sehingga kita dapat memahami sesuatu ilmu yang baru yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Nanti kita akan jadi orang yang paling bahagia. Kerana mereka berkata, wa khairu jalisi zamanil kitabu, sebaik-baik teman untuk duduk pada zaman yang penuh fitnah ni adalah kitab. Kerana bila kita baca kitab, kita sedang bersembang dengan para sahabat, sedang bersembang dengan Rasulullah SAW, bersembang dengan para ulama. Dan kata-kata ini merupakan saduran dari kata-kata mereka. Ini yang dikatakan oleh Allah bin Al-Mubarak. Tak kala beliau duduk, mendapati dalam bicara duduknya itu bersembang-sembang kosong, maka Allah Mubarak akan pergi, minta izin untuk pergi dan pergi baca kitab. Lalu dia berkata, daripada aku bersembang dengan kau benda-benda lara ni, baik aku bersembang dengan Nabi, dengan para sahabat. Mereka berkata, mereka semua sudah wafat, wahai Abdullah bin Mubarak. Jawapan Allah bin Mubarak, ya, mereka sudah wafat, tapi aku membaca kata-kata mereka daripada kitab-kitab ini. Sebenarnya aku rasa dapat bercakap dengan mereka. Mudah-mudahan Allah memberkati kita pada pagi ini, dapat kita belajar sedikit adab-adab untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran. Bagi tuan-tuan, kita nak pisah pagi ini, saya nasihatkan tuan-tuan jangan lupa, jangan abaikan peluang untuk sembahyang sunat syuruk ataupun sembahyang sunat isyraq. Sekarang adalah waktunya, ya, lebih kurang dah masuk dalam 10-15 minit. Masih ada waktu untuk kita sembahyang sunat syuruk. Saja aku sembahyang sunat syuruk 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Pahalanya ibarat kita menunaikan umrah sempurna kata Nabi 3 kali. Ataupun riwayat lain, haji. Kita tak dapat nak buat haji pada tahun ni, tapi dengan sebab kita sembahyang sunat syuruk selepas mendengar majlis ilmu, bagi kita pahala menunaikan ibadah haji lengkap kata Nabi. Tamah. Sekian tuan-tuan, terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Terima kasih pada Zahazan Travel kerana menaja kuliah kita pada pagi ini. Andai tuan-tuan ada peluang untuk melakukan ibadah korban, tuan-tuan boleh hubung dengan Zahazan Travel. Jika ini ada waktu lagi, ya, kita pun dah tutup di banyak tempat. InsyaAllah pada tahun depan kita akan teruskan. Dan begitu juga kita masih lagi meneruskan akikah. Andai tuan-tuan melakukan akikah, kami masih buka untuk Syria, untuk Mekah, untuk Sudan dan untuk Yaman. Kita masih lagi buka untuk akikah. Akikah ni makna sepanjang tahun dan kelahiran anak. Selagi anak itu belum balik, maka kita boleh tunaikan akikah untuk mereka. Bila dah balik, mereka tunaikan sendiri. Jadi pernah saya bahaskan tajuk ni dalam bab akikah yang terdahulu.
Terima kasih tuan-tuan atas sokongan, dan tuan-tuan minat buku-buku sekolah untuk anak-anak, latihan topikal dan sebagainya, berbagai-bagai tajuk daripada darjah 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5, meliputi peperiksaan yang macam PSR, PKK, PSRA, PT3 dan SPM. Tuan-tuan boleh berhubung dengan Telaga Biru. Ya, pegawai Telaga Biru yang muncul dalam Facebook Live ni seperti Intan, Farid, Faizal, Ridwan Zaino, dan juga Safwan. Tuan-tuan boleh berhubung dengan mereka untuk dapatkan buku-buku ini, sama ada tuan-tuan ibu bapa ataupun cikgu-cikgu yang dimuliakan Allah sekalian. Terima kasih. Setakat ini saja dulu, kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Jangan lupa untuk share video ini, untuk like, untuk follow Facebook Ustaz Zahzan Muhammad dan juga Facebook Zahzan Travel serta Telaga Biru Senyum Berhad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.